ya, orang hina kita dan sebagainya. Setiap ujian yang Allah timpakan kepada kita itu, kalau kita sabar, itulah merupakan penghapusan dosa. Tak bangga kalau itu merupakan penghapusan dosa, tapi kita tak faham. Mereka faham itu ujian merupakan penghapusan dosa itu, meradang, hilang pertimbangan, mengatur sana, mengatur sini, mengalu sana, mengadu sini. Kalau kita tak buat salah pula, didatangkan ujian juga, itu darjat dan pangkat di akhirat. Nampak? Emah penghapusan dosa masih untung, emah darjat dan pangkat di akhirat. Sebab itu orang mukmin bila berapa nak ujian dia tidak melata-lata. Dia steady, lama, tenang, dia tak ada apa-apa. Ini sampai pening-pening kepala. Apa pening-pening kepala? Nampak tu? Jadi sakit juga itu merupakan dunia-dunia yang datang. Siapa nak sakit tapi datang juga. Tak ada orang nak sakit tapi datang juga. Sakit ni tak salah, sakit jantung, sakit gigi jadilah. Sakit gigi ni tahulah, tanda sakit tak ada. Bila tanda sakit tak ada, orang tak simpati. Itu nak radang. Ya memang orang sakit gigi ni selalu beradang. Kenapa? Tanda sakit tak ada, jadi orang tak simpati. Isteri tak simpati, anak tak simpati, kawan buat dono, buat tak tahu. Itu nak meradang. Kita yang takut orang. Kejap-kejap peng ke anak. Nangis lah anak. Mengapa bang? Apa bang? Tak ada abang sakit gigi. Peng. Satu pula kena. Tuju kepada isteri. Kata sakit gigi tu. Kenapa? Dia tak tahu mengapa Allah sakit gini. Dia tak tahu. Padahal itulah rupanya penghapusan dosa. Takkan kita tak berdosa. Kalau kita tak berdosa, itu darjat yang Allah nak beri ke syurga. Syurga tu bukan boleh senang-senang dapat, mesti dibeli dengan kesusahan. Tapi kita tak faham kerja-kerja Allah, ada marah dengan Allah, sakit hati dengan Allah. Akhirnya sakit hati dengan hamba-hamba Allah. Itu dunia yang mendatang. Termasuk juga dunia yang mendatang ni, benda yang belum datang, kita rasa-rasa nak datang. Benda belum datang, rasa-rasa nak datang. Ini lagi jahat. Macam manalah besok lepas pencen ni. Kalau aku belum kahwin, kalau aku kahwin besok isteri ni taat atau tidak? 10 tahun lagi agak kesihatan badan aku macam mana, agak sihat atau tidak? Apa dipikirkan belum datang? Mengapa dipikirkan belum datang? Kesusahan belum datang, dah kita susahkan. Sebelum datang 2 kali susah lah. Belum datang dah sekali susah, bila datang 2 kali susah lah. Belum datang dah susah hati, macam mana besok lepas pencen? Aku tu buang kerja atau tidak? Pencen kita, pencen aku besar atau tidak? Benda yang susah belum tentu mendatangi kita, dah kita susah hati. Kalau datang 2 kali susah lah. Belum beristeri, dah fikir-fikirkan isteri taat atau tidak dengan aku besok kalau aku beristeri. Dia mengikut kata atau tidak? Belum isteri dah susah hati. Bila dah beristeri, tiba-tiba betul-betul dia menyusahkan hati kita. 2 kali susah lah. Ini betul-betul buat penyakit namanya. Tak faham kerja Tuhan. Bila orang tak faham kerja Tuhan, itulah dia menderita. Masa depan macam mana, agak anak taat atau tidak. Belum tahu anak taat atau tidak, dia dah fikirkan masa depan macam mana anak aku ni taat atau tidak. Jadi hal-hal masa depan ni untuk membaiki hati kita, jangan sampai terhijab di antara hati kita dengan Allah. Baik sangka dengan Allah lah. Serahkan kepada Allah. Tawakal kepada Allah, tafwid kepada Allah, serah diri kepada Allah. Kita yakin apa yang Allah atur untuk diri kita itulah sebaik-baiknya. Walaupun kita lihat nanti terjadi kepada kita nampak lahir yang tidak menyenangkan kita, itu kita tak faham. Hakikatnya adalah baik. Kalau kita terima boleh secara baik. Jadi masa depan ni serah balik. Serah bulat-bulat kepada Allah. Jangan kita fikirkan, tapi nanti benda yang belum menimpa kita, kita dah susah. Yang kita sampai jahat sangka kepada Allah. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Tengah dipersangka itu adalah dosa. Apa nak jadilah masa depan? Ini dah jahat sangka dengan Allah. Lepas pension besok macam mana, agak dapat pension atau tidak aku. Ini dah jahat sangka dengan Allah. Kita jamin ke lepas pension baru mati? Bila kita buat perjanjian dengan Allah yang lepas pension baru mati?
Kalau kita dah yakin umur lepas 55 tahun baru kita mati, bila kita buat perjanjian? Bila? Jadi kalau kita tak ada buat perjanjian dengan Allah, bila kita mati, kalau kita fikir masa depan, fikir sekarang. Aku nak buat sekarang juga, mudah-mudahan bila-bila mati, kerja aku ni lah untuk membela mati aku. Ini fikir masa depan. Itu semua benda-benda dunia yang mendatang. Jadi patutnya kita atur dunia, jangan dunia atur kita. Faham tak? Kita atur dunia, jangan dunia atur kita. Kita kotak-katikkan dunia, jangan dunia kotak-katikkan kita sampai kita jadi hamba dunia. Kita patut hambakan dunia tu, jangan dunia hambakan kita. Ya. Patut dunia ni kita jadikan jembatan, kita pijak dia untuk sampai ke seberang, boleh sampai kepada Allah. Ini tidak dunia menekan kita. Kita jadi jambatan, dunia jadi penunggang ni. Teruklah kita. Mana boleh tahan kita jadi kuda, dia mengudakan kita. Dunia kan besar kan. Dia jadi kuda. Dia mengkudakan kita, kita jadi kuda. Mana nak lewat? Patut dunia jadi kuda, kita tunggang. Bila kita tunggang, kita hala ke mana-mana kita nak. Ini tidak. Dunia tunggang kita selama ini. Kita jadi kuda. Itu yang parah tu. Itu yang teruk tu. Itu tu. Patut kita kendalikan dunia, bukan dunia kendalikan kita. Kita atur dunia, bukan dunia atur kita. Ya? Kita kuasai dunia, bukan dunia menguasai kita. Itu dia. Dunia ni alat. Dunia mazra'atul akhirah, kata Rasulullah. Dunia ini merupakan tanam-tanaman untuk akhirat. Ataupun jambatan untuk akhirat. Kalau jambatan untuk akhirat, takkanlah bila pijak jambatan, duduk di jambatan sampai mati. Bukan itu. Jambatan tu sekadar lalu, dah lalu, selamat tinggal engkau. Tidak sampai seberang. Kau nak anyut ke, tak anyut ke, awak punya pasal. Ini bila lalu jambatan sekarang kan cantik pula. Ya? Bila jambatan yang atas tanah ni, bukan atas sana. Bukan atas sungai. Jambatan atas tanah kan banyak dipekan-pekan. Kan cantik-cantik. Oh, seronok duduk atas jambatan. Jambatan untuk lalu sebentar, walaupun jambatan emas, bukan nak duduk lama situ. Walaupun jambatan emas, nak duduk lama ke? Mentang-mentang emas nak duduk lama, duduk situ. Mana boleh? Awak jambatan untuk lalu orang, bukan nak duduk. Ini kita, dunia ni jambatan untuk lalu. Tapi dia bila tempoh jambatan, dah tak mau nak menyeberang, duduk seronok dah dunia ni. Apa hal nak duduk? Jambatan bukan tempat duduk, tempat lalu. Bukan tempat duduk, tempat lalu. Nampak tu? Tempat lalu. Walaupun jambatan emas, walau emas tempat lalu. Walau harganya 20 bilion, walau 20 bilion tempat lalu. Harga RM20 dengan 20 bilion sama je, tempat lalu. Lepas tu semak tinggal awak. Nampak tu? Ini tengok jambatan sedap, oh duduk baring-baring, sonok jambatan. Jadi begitulah. Bila dapat dunia sikit, oh sonok dunia, oh sonok, lupa dengan Allah, buat mati. Nampak? Ini dunia ni untuk jambatan lalu sekejap. Kenapa sampai kita terpesona? Kemudian dalam hikam itu dikatakan lagi, wa min kalamihim ad-dunya sa'atan faj'alha ta'atan. Di antara kata-kata para ulama, para hukama, di antara kata-kata orang-orang yang salih, orang yang mencintai Allah, apa dia kata? Ad-dunya sa'atan faj'alha ta'atan. Dunia itu kita tinggal dibandingkan dengan negeri akhirat 1 jam. Jadi kalau kita sedar kita duduk di dunia ini dibandingkan lamanya dengan akhirat hanya 1 jam, faj'alha ta'atan. Naklah kita gunakan dunia sekadar nak duduk 1 jam tu dengan ketaatan. Jangan sebab duduk 1 jam membuat kita kepada neraka. Cuba kita bandingkan, ya atau tidak angkatan dunia itu sejam. Kita katakanlah seorang itu hidup mengikut biasa. Kalau mengikut biasa ni umur Rasulullah lah, kurang-kurang sikit, lebih sikit. Umur Rasulullah 63 kan. Biasanya manusia kalau panjang umur lah, biasanya secara umum kalau dia panjang umur pun umur Rasulullah ya kurang-kurang sikit, lebih sikit. Kurang sikit 58, 60 gol. Masuk gol lah, mati.
Lebih sikit 64, 65, 70, 72.